Link ke FB Mama. Okay, sekejap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Okey, siapa yang ada bersama hari ini? Rohana, Waalaikumsalam. Rohana di mana? Di Bukit Beruntung. Rohana, Waalaikumsalam. Baik. Okay. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah dapat bersama anda hari ini, dapat bersama anda lagi sekali dalam sesi FB Live ya, perkongsian ilmu. So saya bersiaran dari page Datuk Faridah Academy ya, dan saya link ke, ke uh, boleh share, boleh klik button share, boleh like ya. Puan Uzma, Puan Atika, Rohana, alhamdulillah. Anda boleh dengar? InsyaAllah boleh dengar. Okay. Ada ni tak? Ada dengar ekor-ekor ke? Ada tak? Boleh bagi respon? Boleh dengar? Boleh dengar. Alhamdulillah. Kita ni, kita di Pasir Pekan mendung ya, Hafizah. Cuaca di Pasir Pekan mendung. Di sini saya di Bandar Kirara, alhamdulillah cuaca terang benderang ya, cuaca terang benderang alhamdulillah. Uh, Baik, kita tunggu sekali lagi.
Kita tunggu sebentar lagi lebih supaya hujan sejak pagi. Alhamdulillah. Baik, petang ni saya nak share dengan anda, nak berkongsi dengan anda semua tentang bahagia. Tentang bahagia. Bahagia itu simple. Yang tajuk yang mudah, tajuk yang simple, tapi ramai orang dapatnya, ya, ramai yang perolehinya. Okey, tu ada 8 orang, 9 orang. Waalaikumsalam Zura. Hmm. Zura dari Penang, eh. Sekejap ya, ada technical sikit, ada technical problem. Dia suara tu dia tak berapa, dia tak sama dengan yang keluar dekat page. Sekejap. Sementara tunggu yang lain masuk. Okey. Selam, uh, se, uh, okey. Okey, Waalaikumsalam Puan Siti Hawa, Puan Sahidah Jaafar. Alhamdulillah. Baru clear. Baru lebih terang. Okey, dah sama dah, ada technical problem sikit. Saya ni tak berapa mahir benda-benda ni. Semua ni orang lain yang bantu, orang lain yang tolong, ya. Anak-anak lah, anak-anak kita di rumah kan. Baik, kita terus je lah, kita tak payah tunggu. Hari ini juga saya akan bawa seorang sahabat akan berkongsi dengan anda tentang pengalaman beliau apabila beliau memahami makna kebahagiaan yang dicari. Okay. So hari ini saya bawa perkongsian dengan anda tentang tajuk bahagia itu simple, ya, bahagia itu simple. Okey. Bunga ros Kak Cha dari Kuala Lumpur, Ustaz Muhammad Zuhaidi dari Kuantan, Puan Zuraini Rahmat, Puan Nurbaizura. Ya, alhamdulillah dah ada ramai ni, insya-Allah. So saya start je lah, kita tak payah tunggu. Dan FB Live ini anda boleh tonton walaupun selepas program sudah berakhir, ya. Insya-Allah, ya. Baik. Apa itu sebenarnya, sebelum kita nak menikmati, nak memahami bahagia itu simple, kita kena faham dulu makna bahagia, ya. Perkataan bahagia ni perkara yang kita selalu dengar, ya, selalu dengar, dan semua orang ingin menikmati kebahagiaan, ya. Semua orang, kalau dia kata saya dah tak nak bahagia, itu maknanya dia dah tak normal lah.
dia dah tak normal, dia dah tak sempurna, mungkin dia dah hilang akal ya, mungkin dia dah tak boleh fikir dengan baik ya. Tapi hampir semua manusia tak kira siapa, tak kira usia, tak kira jantina, tak kira umur akan mencari kebahagiaan itu, mendambakan kebahagiaan itu, memerlukan kebahagiaan itu. So dan tidak ada manusia yang tak ingin bahagia. Semua sekali inginkan bahagia ya. Hampir semua manusia apabila dia melakukan perkara ya, dia melakukan usaha-usahanya, mencari rezeki ke, bekerja ke, cari duit ke, berniaga ke, okey. Dia buat FB live ke, dia buat apa-apa ke, semuanya tujuan dia adalah untuk mencari kebahagiaan itu ya. Nak mencari kebahagiaan. So keinginan manusia untuk bahagia itu selalunya tak kesampaian. Sebab apa? Sebab manusia itu sendiri tidak memahami apa maksud bahagia. Okey? Tak memahami maksud bahagia yang sebenar ya. Um, so bila dia tak faham perkataan bahagia, apabila dia tak memahami uh, maksud bahagia, maka dia tak jumpalah, dia tak jumpa kebahagiaan yang dia cari. Ya, dia tak berjumpa dengan kebahagiaan yang dia cari, dia cari-cari, dia ingatkan kebahagiaan tu apa ya. So saya sedikit saya share dengan anda perkataan bahagia ya, perkataan bahagia. Alhamdulillah, okey. Apa itu bahagia? Apa sebenarnya erti kebahagiaan itu ya? Dan kebahagiaan ini sebenarnya dia adalah satu yang relatif ya, satu yang relatif, berubah-ubah, berbeza antara seorang individu dengan individu yang lain ya, berdasarkan pemahaman dia, berdasarkan apa yang dia lihat, berdasarkan apa yang dia belajar, berdasarkan apa yang dia tahu, berdasarkan apa yang dia rasa. Ya. Kalau bagi orang sakit, tak ada perkara yang lebih bahagia kecuali ketika dia sihat. Okay, dia nak sihat je. Orang sakit dia tak nak benda lain. Dia nak sihat je. Okay, kalau kita offer lah pada orang sakit terbaring tu, kita offer lah. Nak tak kereta Jaguar? Dia tak mau. Dia tak mau. Nak tak makanan yang enak-enak ni? Kita persembahkan makanan lah. Macam-macam ada makanan. Nasi Arab, nasi kambing, ayam golek, okay, buah-buahan yang sedap. Okay? Makanan yang lazat-lazat. Dia nak tak? Dia tak mau. Dia nak sihat je. Dia nak sihat je. Tetapi apabila sudah sihat, kebahagiaan itu bukan pada kesihatan lagi. Oh, dah sihat dah. Okey, dia dah tak ingat dah waktu dia sakit ya. Dia sudah beralih kepada perkara-perkara lain. So bagi golongan orang yang sakit tu, kebahagiaan itu adalah moving target yang tidak spesifik ya, yang tidak spesifik. Bagi orang yang hidup miskin, kalau kita tanya dia apa yang dia nak dalam hidup, dia nak kaya. Dia nak kaya sebab pada dia kekayaan itu adalah syarat untuk dia menikmati kebahagiaan. Ya. Bagi orang yang sedang menderita, ya, bagi orang yang sedang menderita, apa yang dia mahu tentang bahagia, dia nak penderitaan itu hilang supaya dia boleh menikmati kebahagiaan yang dia cari. Okay. Bagi uh, So bahagia itu dia sangat relatif dan dia berbeza bagi setiap orang ya. Bagi orang yang pakai kereta kecil, contoh dia pakai kereta Viva. Dia pakai kereta Viva, impian dia adalah untuk mendapat kereta yang lebih besar. Mendapat kereta yang lebih besar, dia anggap itulah kebahagiaan ya. Oh, pakai kereta Viva tak bahagia. Dia perlu kebahagiaan yang lain. Dia perlu syarat yang lain untuk dia bahagia. So dia bayangkan kalau dia pakai Viva sekarang tak berapa bahagia. Kalau dia pakai Mercedes dia boleh bahagia. Kalau dia pakai BMW dia akan bahagia. Kalau dia boleh memandu Jaguar dia akan bahagia. Kalau dia boleh tukar kereta dia daripada Viva kepada Wildfire dia akan bahagia. Itu bagi orang yang memakai kereta Viva. Bagi orang yang biasa-biasa, tak ternama, tak terkenal, ya, tak ternama, orang biasa-biasa. Dia tengok orang ni glamour, orang ni ada nama, orang ni ramai peminat. Dia kata, oh, kalau aku terkenal, aku dikenali seluruh manusia, ramai follower, ramai pengikut, pergi mana-mana orang nak ambil gambar, orang nak dapatkan autograf. Itu mungkin dia rasa, oh ini agaknya kebahagiaan yang dicari. Okay, so kebahagiaan itu adalah satu perkara yang relatif ya. Satu kebahagiaan yang relatif.
Tetapi dalam erti kata yang sebenar, ya, dalam erti kata yang sebenar, dalam sumber dalaman atau luaran, bahagia itu di mana sebenarnya? Kalau kita lihat, ya, rumah yang besar, kereta, kehidupan yang kita inginkan, ya, mungkin pasangan kita yang romantik, pasangan kita yang handsome, ada anak-anak, kita nak pakaian kita up to date, ikut fashion semasa, kita nak kereta mewah, kita nak wang yang banyak, kita mahu semua impian kita tercapai, kita nak pergi melancong seluruh dunia, kita nak ada simpanan yang banyak. Itu sebenarnya kebahagiaan di luar, ya, kebahagiaan di luar. Tetapi ada orang, dia sudah menikmati semuanya yang ada kat luar ni. Dia sudah ada rumah, ada kereta, ada nama, ada pangkat, ada glamour, namanya terkenal, ada ramai peminat. Dia boleh dapat apa yang dia mahu, dia duitnya banyak, simpanan dia banyak, apa saja yang dia mahu, itu dia dapat. Tetapi di dalam diri ni masih rasa tak bahagia. Masih rasa tak bahagia. Sebab apa? Sebab kebahagiaan itu dia ada dua. Ya, satu kebahagiaan di dalam diri, yang kedua ada kebahagiaan di luar, ya, di luar. So kebanyakan orang meletakkan syarat untuk bahagia itu berdasarkan perkara-perkara yang ada di luar dirinya. Okey, perkara-perkara yang di luar dirinya, bukan dalam diri tetapi di luar. Di luar diri kita. So perkara yang di luar diri kita tu sebenarnya kebanyakan perkara yang di luar itu semuanya dalam bentuk material, ya, dalam bentuk material. Okey, rumah material, pangkat material, wang yang banyak material, pengaruh material, kereta yang mewah material, pakaian yang fashion material, okey. Simpanan yang banyak material, pergi jalan luar negara, itu perkara di luar, ya, perkara yang berkait dengan material, kebendaan, ya. Ada pasangan itu juga perkara di luar, bukan perkara di dalam diri, ya. Jadi kebanyakan manusia ramai manusia mahukan kebahagiaan itu bergantung kepada faktor-faktor luaran, ya. Harta, kuasa, rupa, nama, kelulusan, kejayaan, simpanan yang banyak, pasangan, anak-anak, sofa. Ada orang ada orang call saya, dia kata dia bahagia kalau rumah dia ada ada sofa macam ni. Sofa impian dia. Meja makan dia nak macam ni baru dia bahagia. Saya nak kabinet saya macam rumah datuk. Dia kata baru saya akan bahagia. Tengok. Kebahagiaan dia tu diukur dari segi luaran. So bila manusia beranggapan bahawa kebahagiaan itu berdasarkan perkara-perkara luaran, maka manusia akan berhempas pulas dan sanggup melakukan apa saja untuk mencari makna-makna kebahagiaan yang berada di luar dirinya. Okey? Berhempas pulas lah, cari rezeki, bekerja, glamour, masuk politik untuk terkenal, masuk pertandingan idol, masuk nak jadi influencer dekat IG, dekat FB, dekat social media, ya. Dan mereka sanggup melakukan apa saja untuk memiliki kuasa, untuk berjaya dalam perniagaan, untuk menjadi ternama, untuk dapat pendapatan yang besar, untuk ada simpanan yang banyak, untuk memiliki rumah banglo yang besar, ya, harta yang, ya, rumah yang bertingkat-tingkat, wang yang berlipat-lipat, kereta yang berkilat-kilat. So manusia sanggup melakukan apa saja dan berlumba-lumba untuk mencari perkara-perkara di luar dirinya. Ya, sebab kebanyakan manusia menganggap itulah kebahagiaan. Itulah kebahagiaan, ya. Dia ingat hartawan, jadi rupawan, wajah yang cantik, kulit yang mulus, wajah yang jelita, ramai peminat, itu adalah kebahagiaan. Ya, itu adalah kebahagiaan. Itu kebanyakan yang selalu difahami oleh manusia. Realiti sebenar apabila kita mencari itu dan kita memperolehinya, kita dah perolehi dah. Kita dah ada semua dah, kita tetap rasa tak bahagia. Ada sesuatu yang kurang dengan diri kita. Kita tetap rasa tak happy, kita tetap rasa tercari-cari, kita tercari lagi, apa lagi yang aku nak, apa lagi aku nak. Kita dah ada semua dah, rumah besar ada, kereta yang besar ada pasangan yang romantik, kononnya ada isteri yang cantik, ya, malahan ada 2, 3 isteri, ya.
ada anak-anak yang ramai berbangga dengan kejayaan anak-anak, tetapi dia masih rasa jiwa dia kosong. Tak bahagia seperti yang dia cari. Tak menikmati kebahagiaan seperti yang dia mahu. Tak dapat kebahagiaan seperti yang dia dambakan. Sebab apa? Sebab kebahagiaan yang dicari oleh manusia bukan kebahagiaan yang fitrah. Bukan kebahagiaan yang fitrah yang seperti mana Tuhan ciptakan kita sudah tersedia. Kebahagiaan itu dalam setiap orang, dalam setiap diri sudah ada sumber kebahagiaannya. Tetapi apabila sumber kebahagiaan di dalam diri tidak dibangunkan kerana persepsi manusia kepada kebahagiaan itu adalah berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia rasa, berdasarkan definisi dia sendiri, maka dia tak mendapat kebahagiaan yang dia cari. Malahan ramai orang yang sudah ada segala-galanya, ya, sudah ada nama, sudah terkenal, sudah ada harta, tidak menemui kebahagiaan yang mereka cari. Dah ada nama, dah ada kereta, ya. Contoh Lady Diana, seorang wanita malang yang terkenal, yang kaya, yang ternama, ya, tetapi tidak menemui kebahagiaan yang dicari. Sampai hujung hayatnya tak bertemu kebahagiaan yang dicari. Marilyn Monroe, seorang wanita cantik, ternama, glamour, ya, terkenal, ramai peminat, ya, seluruh dunia memuja-muja Marilyn Monroe, tetapi akhirnya Marilyn Monroe membunuh diri. Ya, begitu juga ramai sekali orang-orang, ya, artis-artis yang terkenal, pemain bola, orang-orang yang hebat-hebat, yang ada segalanya. Kalau kita lihat mereka tu sudah sempurna semuanya, tetapi akhirnya mencari kebahagiaan dengan cara yang salah. Mungkin dengan minum arak, dengan mengambil dadah, dengan mengambil nyawanya sendiri, ya, dengan mencederakan dirinya sendiri, dengan membunuh diri, ya, dengan cara-cara yang bersalahan dengan fitrahnya sendiri, sehingga apa saja yang dia ada tidak memberi makna untuk dirinya. Ya, tidak langsung tak memberi makna. Kereta yang ada tak memberi makna, nama yang glamour tak memberi makna, wang yang berkepuk-kepuk tidak memberi makna, rumah yang besar, pangkat yang tinggi, kuasa tidak memberi makna kepadanya. Ya, tidak memberi makna, tidak bahagia kepadanya. Sebab apa? Sebab makna kebahagiaan itu berbeza dengan apa yang dia cari. Allah berfirman, yang bermaksud dijadikan mati dan hidup adalah untuk menguji manusia siapakah yang terbaik amalannya. Si kaya mungkin memiliki harta yang berjuta, tetapi mana mungkin dia mengelakkan diri daripada sakit, tua dan mati. Ya, ada orang yang dia ada segala tapi dia fikir kalau dia tua dia tak bahagia, kalau dia sakit dia tak bahagia, kalau dia mati dia tak bahagia. So dia cari jalan supaya dia tak tua, supaya dia tak sakit, supaya dia tak mati. Okay, so contoh Michael Jackson. Michael Jackson. Dia tidak menerima dirinya sebagai orang yang berkulit hitam, so dia mencari jalan untuk jadi orang baru tetapi bersalahan dengan fitrahnya sendiri. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Michael Jackson, walaupun beliau ternama, kaya, ada segala-galanya, akhirnya Michael Jackson tidak bahagia dengan pilihan hidupnya. Dan ramai juga di kalangan sahabat-sahabat kita yang kita kenal. Yang kita kenal di Malaysia ni, yang kita kenal. Mungkin saudara mara kita, mungkin sahabat-sahabat kita, mungkin kawan-kawan kita, mungkin jiran-jiran kita. Ya, mungkin bos kita yang kita lihat semua dah bahagia ikut pentafsiran kita. Kita lihat dia dah ada pasangan yang cantik, ya, ada isteri yang jelita, ada suami yang kacak, ada pasangan yang handsome, ada anak-anak 3-4 orang, duduk rumah banglo, kereta ada 5-6 buah parking di depan rumahnya. Ya, apa saja dia mahu dapat, pergi melancong luar negara, buat family day pun di luar negara, okay? Shopping pun di luar negara, menyambut hari raya pun di luar negara. Tetapi kita dengar dia masih merintih, kita dengar dia masih berkeluh kesah, kita dengar dia masih mengadu, ya, tak happy, tak bahagia, tak lena tidur, ketakutan, macam-macam yang dia takut, ya. Takut tua, takut suami meninggal, takut
Anak-anak tak respect, takut orang tak dengar cakap dia, takut harta dia kena curi, takut kena bayar zakat, takut kena bayar cukai, macam-macam ketakutan dan ini menyebabkan mereka tidak bahagia. Malahan bukan saja mereka yang kaya, mereka yang tak ada apa-apa juga turut menderita. Dulu kita ingat orang-orang yang berada di bawah, orang tak ada apa-apa ni dia kena ada macam-macam baru dia bahagia, tetapi sebenarnya dia juga tak bahagia. Orang yang ada macam-macam juga tak bahagia, orang yang tak ada apa-apa lagilah menderita. Sebab apa? Sebab kebahagiaan itu tidak difahami dengan sebenar-benarnya, ya. So banyak sangat bukti-bukti yang kita lihat orang-orang yang hilang kebahagiaan ini, ya. Hilang kebahagiaan, ya, hilang bahagia, ya, hilang bahagia. Ya, ramai orang bunuh diri, menderita. Sekarang ni musim pandemik, musim Covid ni makin ramai orang tak bahagia. Kita lihat orang-orang yang marah-marah di media sosial, mencarut, memaki hamun, ya. Memaki hamun bukan setakat memaki hamun Perdana Menteri, bukan setakat memaki hamun menteri-menteri, tapi memaki hamun dirinya sendiri, ya. Sabotaj dirinya sendiri, sebab dia rasa dia dah tak mampu beri kebahagiaan pada anak dia, pada isteri dia. Dia dah rasa dia dah jadi manusia yang tak berguna, dia rasa dia manusia yang tak diperlukan. So Allah cabut kebahagiaan itu dalam dirinya. Ya, Allah cabut kebahagiaan itu dalam dirinya. So, so apa erti bahagia sebenarnya? Ya, apa erti bahagia? Secara mudahnya kebahagiaan itu adalah memiliki hati yang tenang dalam menghadapi apa jua ujian dalam kehidupan. Dan inilah erti kebahagiaan sebenar selaras dengan apa yang Allah beri tahu kepada kita dalam Al-Qurannya. Allah berfirman, ketahuilah dengan mengingati Allah, hati akan jadi tenang. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa di dalam tubuh manusia jangan mengharap ucapan terima kasih manusia ketika melakukan sesuatu kebaikan. Jangan mengharap ucapan terima kasih atau balasan manusia. Ya, sekiranya kita mengharapkan ucapan terima kasih daripada manusia, kita akan menjadi orang yang sakit jiwa. So banyak sangat ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita tentang kebahagiaan yang sebenar. Ya, yang sebenar. So, okay. Baik. Tajuk yang saya bawa hari ini, bahagia itu simple, ya. Bahagia itu simple. Bahagia itu sebenarnya langsung tak ada syarat. Langsung tak ada syarat. Maknanya sangat mudah untuk kita menikmati kebahagiaan itu. Sangat-sangat mudah. Ada di dalam diri kita sendiri tanpa kita meletakkan syarat. Okey? Duduk rumah besar baru bahagia. Ada duit banyak baru bahagia. Dapat pangkat ni baru bahagia. Dapat kereta ni baru bahagia. Kalau mak saya macam ni baru bahagia. Kalau anak saya macam ni baru bahagia. Kalau saya boleh dapat makan ni baru bahagia. Ya. Kalau saya dapat kawan macam ni baru bahagia. Kalau saya dapat melancong luar negara baru saya bahagia. Kalau saya dapat glamour baru saya bahagia. Kalau saya dapat kereta idaman saya baru saya bahagia. Ya, baru saya bahagia. So itu adalah bahagia yang bersyarat. Sebenarnya bahagia ini tanpa syarat dan dia sangat mudah untuk diperolehi. Yes. Sangat mudah untuk diperolehi. Ya. So mari kita berhenti sejenak fikir tentang kebahagiaan di luar. Ya. Kita berhenti sejenak berfikir kebahagiaan kita bergantung kepada rumah, pada kereta, pada benda, pada nama, pada pangkat, ya. Dan cuba kita tutup mata, kita masuk ke dalam diri kita, kita pegang tangan kita tarik nafas kita panjang-panjang. Tarik nafas. Lepas kita pegang tangan kita pegang wajah kita. Pegang, ya Allah, aku ada hidung, aku ada mata, aku ada minda, ada otak, ada kehidupan yang sempurna. Cuba anda bayangkan wajah anda di dalam cermin. Masya Allah, sempurnanya diriku ini. Cuba anda senyum kepada diri anda sendiri. Senyum kepada diri anda sendiri. Sekarang anda tutup mata, anda senyum kepada diri anda sendiri. Dan anda nampak wajah anda di cermin itu. Masya Allah, hebatnya aku.
Sekarang dah usia berapa? Sekarang dah usia 40 tahun ke, usia 35 tahun ke, usia 24 tahun ke, usia 18 tahun ke. Masya Allah, terima kasih Allah hari ini aku berdiri dengan sehat, dengan sejahtera, mataku ini nampak terang, tidak dibayar, telingaku mendengar dengan sangat jelas, tanganku boleh bergerak, boleh menggenggam, boleh menguruskan diri, boleh mandi, boleh pakai baju sendiri, boleh masak, boleh pegang wajahku, boleh berus gigi, boleh kopek bawang, boleh menulis. Ya Allah, terima kasih ada tangan, kakiku boleh berjalan, boleh naik tangga, boleh berlari, ya, boleh memijak lantai, boleh baring, boleh pergi, boleh memandu kereta dengan kaki tu, boleh tekan minyak, boleh tekan pedal brake. Ya Allah, terima kasih. Mata yang sangat terang, ya Allah, boleh lihat sejauh mata memandang, boleh menikmati indahnya bulan, boleh menikmati cantiknya siang, boleh menikmati bergemerlapannya bintang dan bulan, boleh melihat hijaunya pokok-pokok, boleh melihat indahnya bunga-bunga yang sedang berkembang. Masya Allah, banyaknya nikmat. Ya Allah, terima kasih hari ini aku masih boleh bernafas, boleh tarik nafas, boleh hembus nafas, boleh tahan nafas, boleh hembus lagi, boleh tarik lagi nafas. Berapa banyak oksigen ini aku sedut hari-hari tak aku bayar walaupun 1 sen pun. Telingaku boleh mendengar dengan sangat nyaring. Tak kubayar telinga ini, boleh dengar kicauan burung, boleh dengar anak memanggil, boleh dengar suami menyebut I love you, boleh dengar jiran memekak, boleh dengar radio, boleh dengar WhatsApp, boleh dengar orang telefon, boleh dengar ketika orang boleh dengar ketika lagu-lagu didendangkan, boleh dengar orang mengaji Quran, boleh mendengar suara orang menelpon kita, boleh dengar suara anak-anak kita, boleh dengar suara adik-beradik kita. Itu telinga. Masya Allah, belum lagi jantung yang kita tak nampak ni, yang dalam ni. Yang kat luar ni semua kita nampak dah. Mata kita, kening kita, bibir kita, gigi kita, kulit kita, tangan kita. Boleh nampak lansir, boleh tengok rumah kita, boleh tengok cermin. Ya, tangan kita boleh menggenggam, boleh petik jari, boleh menulis, boleh sarung cincin. Masya Allah. Bahagia tanpa syarat. Itu yang kat luar ni. Yang kat luar ni rambut kita lebatnya rambut. Ikal mayang masih cantik, panjang, mengurai. Boleh pegang telinga kita, boleh pegang pipi kita. Masya Allah, kulit cantiknya, licinnya, berserinya wajah aku walaupun dah usia lebih 50-an tapi masih cantik, masih jelita, sempurna. Gigi masih cantik, senyuman masih menarik, Masya Allah. Okey, ini di bahagian kepala. Bahagian kepala, muka licin ni, tak ada jerawat, tak ada jeragat, tak ada Masya Allah, terima kasih ya Allah. Kening kita, cuba anda bayangkan muka anda kalau tak ada kening. Cuba anda bayangkan wajah anda kalau mata anda tak ada dua-dua, wajah je ada. Cuba anda bayangkan hidung anda tak sempurna. Cuba anda bayangkan anda ada tangan tapi sebelah saja. Cuba anda bayangkan anda ada tangan tapi jari tak ada. Hanya ada jari, anda ada tangan saja. Cuba anda bayangkan anda ada mata, ada kepala, ada telinga, ada rambut, ada bibir tetapi anda tak ada kaki. Cuba anda bayangkan. Itu yang kita nampak. Itu yang kita nampak. Yang kita tak nampak. Yang di dalam diri ni, dalam badan kita ada 32 sistem. Ada sistem pernafasan, ada sistem pembuangan, ada sistem reproduksi, ada sistem perjalanan darah, ada sistem pembuangan, ada sistem penghadaman, ada sistem, Masya Allah, ada jantung, ada paru-paru, ada buah pinggang, ada kulit, ada sistem saraf, ada pembuluh darah, ada limpa. Masya Allah, subhanallah, astagfirullahalazim, mengucap panjang. Saya sendiri pun rasa, ya Allah, Masya Allah.
Inilah bahagia tanpa syarat. Inilah bahagia yang very simple. Inilah bahagia yang kita cari. Kenapa kita cari kebahagiaan di luar sana? Kalau kita cari kebahagiaan di luar sana, kebahagiaan aku mesti ada rumah, ada kereta, ada suami, ada anak, ada isteri, ada kabinet macam ni, ada sofa macam ni, ada rumah banyak ni, ada simpanan banyak ni, ada glamour, ada pangkat, ada harta, dikenali, rupawan, cantik jelita, sampai bila-bila pun kita tak akan berjumpa kebahagiaan yang kita cari. Sampai bila-bila juga kita akan terikat dengan kebahagiaan yang bersyarat. Hakikatnya kebahagiaan itu tanpa syarat. Hakikatnya kebahagiaan itu ada dalam diri kita. Hakikatnya kebahagiaan itu ada dalam minda kita. Ada dalam jiwa kita, ada dalam hati kita, ada dalam jantung kita, ada dalam diri kita. Tak perlu kita cari kebahagiaan yang di luar sana. Bahagia itu simple, bahagia itu tanpa syarat. Apabila kita faham erti kebahagiaan, kita boleh menikmati kebahagiaan itu di mana saja, pada bila-bila masa, dalam keadaan apa sekalipun. Okey, malahan orang yang tak ada mata, dua-dua belah mata pun dia wajib bersyukur, dia wajib berterima kasih, dia masih boleh menikmati bahagia. Ya Allah, ya Tuhanku, walaupun aku tak nampak, terima kasih kerana aku tak boleh nampak dosa, kerana aku tak boleh nampak maksiat, aku tak boleh nampak perkara-perkara yang buruk, aku tak boleh nampak benda-benda yang kau tak suka, aku tak ada mata, terima kasih ya Allah, aku masih bahagia, aku masih boleh bercakap. Aku hanya tak boleh melihat, tetapi aku masih boleh mendengar. Aku boleh mendengar burung berkicauan, aku boleh mendengar ayam berkokok, aku boleh mendengar anjing menyala, aku boleh mendengar suami memanggil, aku boleh mendengar anak menjerit. Masya Allah. Orang yang tak ada tangan, Masya Allah, dia bahagia sebab apa? Dia masih ada kaki, dia masih ada jantung, dia masih boleh bernafas. Dia masih boleh menyeduh udara, dia masih boleh menyeduh oksigen tanpa dibayar. Orang yang bisu, dia rasa bahagia sebab dia hanya bisu, tetapi mata dia masih boleh melihat, tangan dia masih boleh menggenggam. Dia masih diberi nafas, dia masih ada badan, dia masih ada kaki yang boleh melangkah. Dia masih ada minda yang boleh berfikir. Masya Allah. Hebat kebahagiaan itu Allah beri kepada semua manusia tanpa syarat. Ya, manusia itu Allah beri kebahagiaan itu tanpa syarat. Tak ada syarat langsung. Bermakna bahagia itu sangat simple, boleh dinikmati oleh sesiapa saja, tak kira dia agama Islam ke, dia bukan Islam ke, dia orang Cina ke, dia orang India ke, dia boleh menikmati sebab kebahagiaan itu adalah satu fitrah. Satu fitrah, satu fitrah yang memang Allah berikan kepada setiap insan. Setiap yang bernyawa dia boleh menikmati kebahagiaan itu. Ya. So kebahagiaan itu tak ada syarat, tak ada syarat, kebahagiaan itu mudah, kebahagiaan itu simple, kebahagiaan itu ada dalam diri kita. So apabila kita faham erti bahagia yang sebenar, kita faham erti bahagia yang sebenar, maka anda boleh menarik nafas lega dan anda boleh menikmati kebahagiaan itu. Boleh menikmati sekarang walaupun kita berkurung di rumah, tak boleh keluar. Tak boleh keluar ke mana-mana ni. Saya sama dengan anda. Tak boleh keluar, tak boleh balik kampung, tak boleh rentas negeri, tak boleh rentas daerah, tak boleh rentas overseas, tak boleh naik flight, tak boleh. Ada kereta dah tak bermakna, ada kereta dah tak boleh pergi mana-mana. Ya? Ada duit tak boleh pergi mana-mana. Ada baju-baju cantik dah tak boleh mana-mana, tersangkut je dalam kabinet. Duduk di rumah saja. Duduk di rumah tapi kita masih boleh bahagia. Ada dalam rumah, kita masih boleh melihat, kita masih boleh bangun, kita masih boleh mengurus diri, kita masih boleh makan, kita masih bersama dengan keluarga, kita masih bersama orang-orang yang tersayang, kita masih boleh lihat live, kita masih boleh berzoom, kita masih boleh mencari ilmu, kita masih boleh solat, kita masih boleh baca Al-Quran. Banyaknya nikmat Allah bagi. Masya Allah. Bahagianya tanpa syarat. Bahagia itu simple, bahagia itu ada di mana-mana dan sesiapa saja boleh menikmatinya. Itulah kebahagiaan yang sebenar. Apabila kebahagiaan itu kita boleh faham, kita boleh tafsirkan, bermakna semua orang akan berjumpa kebahagiaan itu. Walaupun tak dapat semua yang dia cari, walaupun dia tak ada apa yang dia impikan. Sebab sebenarnya semua dah ada. Semua dah ada dalam diri.
Ya, sumber kebahagiaan itu memang dari Tuhan yang menciptakan kita, dari Allah yang menciptakan kita, dan memang Allah telah berikan bekalan-bekalan itu dalam diri kita sendiri. Ya. Dah sedar ni, Masya Allah. Mari kita tarik nafas panjang-panjang. Tarik nafas 1, 2, 3. Tahan. Lepaskan. Tarik lagi sekali. Tarik lagi sekali. Tahan. Dan lepaskan. Oh, bestnya. Tarik lagi sekali. Tarik nafas panjang-panjang. Tahan. Lepaskan. Okey, rasa bahagia tak? Ya. Masya Allah, bestnya hidup. Ya. Tak ada syarat. Tak ada syarat nak menikmati kebahagiaan itu. Tarik nafas dalam-dalam, rasakan udara tu, oksigen tu boleh masuk dalam dada, masuk dalam paru-paru anda, sedut beberapa kali, lepaskan. Sedut lagi, tahan. Udara itu percuma, oksigen itu percuma. Ya Allah, boleh lagi keluar rumah kita walaupun tak boleh rentas negeri, boleh lagi nak keluar kat parking, boleh lagi nak bawa kereta dekat-dekat. Okey? Boleh lagi, ya Allah, tak ada status, tak perlu jabatan, tak perlu pangkat, tak perlu follower, tak perlu glamour, tak perlu kaya, tak perlu duit, tak perlu rumah, tak perlu sofa, tak perlu ada pasangan, tak perlu ada anak, semua boleh bahagia. Ya, semua boleh bahagia. Tak ada syarat langsung, very simple, tapi dia sangat power. So apabila kita menyedari bahawa kebahagiaan itu ada dalam diri, maka kita akan bebas daripada syarat-syarat yang kita letakkan sebelum ini. Kita akan bebas daripada perkara-perkara, syarat-syarat yang kita letakkan pada diri kita. So ada rumah ke tak ada rumah besar, kita tetap bahagia. Kahwin ke tak kahwin, kita tetap bahagia. Pangkat besar atau pangkat kecil, kita tetap bahagia. Okay, glamour tak glamour, terkenal atau tidak, kita tetap bahagia. Ada pangkat tak ada pangkat, kita tetap bahagia. Kita naik kereta Viva dengan kita naik BMW, kita tetap bahagia. Okay, tetap bahagia. Kulit kita licin atau tidak, kita tetap bahagia. Okay, orang lain minum Starbucks, kita minum air suam, kita tetap bahagia. Sebab bahagia itu simple dan tak ada syarat. So bagaimana bagaimana kita nak tahu kita bahagia ataupun tidak? Bagaimana kita nak tahu? Apakah alasan-alasan yang menyebabkan kita nak bahagia sekarang? Apa alasan-alasan yang kita nak bahagia sekarang? Okey, 10 perkara, 10 unsur yang anda boleh rasa anda bahagia ataupun tidak. Okey? Bahagia tu simple kan? So kita boleh ada unsur tu dalam diri anda. Yang pertama, kalau ada ni anda akan bahagia. Baik. Yang pertama, selalunya kalau anda boleh fokus orang yang 10 unsur bahagia tanpa syarat ni. 10 unsur bahagia tanpa syarat. Selalunya orang yang bahagia, dia boleh fokus. Sebab apa dia boleh fokus? Sebab dia fokus dalam diri. Bukan dia fokus pada perkara yang di luar. Dalam diri kita boleh kontrol. Yang di luar kita tak boleh kontrol. Kita tak boleh kontrol. Jam kat luar, pandemik kat luar, menteri, kita nak marah orang, kita nak marah rakan kongsi, kita nak marah bos, kita tak boleh kontrol. So bila kita fokus kepada apa yang ada dalam diri, kita akan lebih fokus. Kita akan lebih fokus dan kita projek untuk bahagia di dalam. Bila kita boleh boleh buat projection bahagia tu dari dalam, bermakna kita dah tak peduli dengan apa yang berada di luar. Dan perkara di luar ni tidak akan menjejaskan kebahagiaan kita. Kalau orang lain yang tak faham erti bahagia, yang tak nampak erti bahagia dan dia mencari unsur-unsur di luar ini, dia sangat mudah terjejas dengan perkara-perkara yang ada di luar. Contoh, anda naik kereta, bawa kereta, wow best naik kereta BMW,
Kereta ni kereta besar ni, kereta impian anda, anda pergi tempat highway, tengok jam, jalan jam. Jalan jam itu di luar diri anda tak boleh kontrol pun jam tu. Tapi bila anda tengok jam, anda mula mengamuk, mula marah-marah. Mula mengamuk, "Apa jam ni, aku tak cepat ni." Itu bermakna perkara di luar diri anda telah masuk dalam diri anda yang menyebabkan anda tak bahagia. Dan anda membiarkan unsur di luar masuk ke dalam diri, mempengaruhi anda. So, orang yang tak kait dengan perkara-perkara di luar, harga barang naik, harga barang jatuh, okey, orang marah-marah, orang mengamuk, okey, anak kita buat perangai, anak kita pecah kacauan, anak kita bibi gosok baju terbakar. Itu semua perkara di luar yang kita tak boleh kontrol. Kita tak boleh kontrol dan perkara itu dia tidak akan menjejaskan kebahagiaan kita di dalam. Langsung tak terkesan. Bila tak terkesan, anda boleh fokus kepada dalam diri anda. Apa perkara berlaku pun, yes. Alhamdulillah aku bahagia. Alah, anak masak telur hangit, apa? Kita masaklah telur lain. Kita kontrol, kita boleh kontrol. So yang pertama, kalau ada unsur ini, anda akan jadi bahagia yang sangat luar biasa, simple. So apabila anda fokus ke dalam diri anda boleh fokus. Anda boleh fokus, anda boleh kontrol, anda boleh jaga, ya, anda boleh jaga supaya perkara-perkara di luar tidak merosakkan kebahagiaan anda. Apa saja. Orang langgar kereta, alhamdulillah you langgar kereta. Okey, jom kita pergi buat report polis. Okey? Pembantu rumah lari, tak apalah dia lari, kita pergi buat report polis, kita cari pembantu rumah baru. Okey, alhamdulillah. Oh, tak boleh keluar rumah, tak apalah, tak boleh keluar rumah. Allah nak bagi masa untuk kita berehat di rumah. So kita rehat di rumah, kita boleh fokus kepada ibadah kita boleh rehat, kita boleh fokus kepada keluarga kita boleh bercucuk tanam di rumah kita boleh asah bakat memasak. Betapa ramai orang yang pandai memasak musim pandemik ni. Sebab dia fokus kepada apa yang ada dalam diri dia. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, apabila kita fokus di dalam diri, kita akan rasa sangat-sangat bersyukur. Rasa sangat bersyukur. Saya pernah ada pengalaman dengan anak sendiri. Dia masuk bilik saya, dia tengok cermin, mama ada jerawat. Padahal jerawat dia sebiji je. Jerawatnya sebiji je. Saya cakap dengan dia, ya Allah, jerawat sebiji. Cuba you tengok. Cuba Aisyah tengok mata Aisyah yang bulat besar tu. Yang bulat besar boleh melihat dengan terang. Cuba bersyukur ada 2 biji mata. Jerawat tu tak jejas apa-apa pun. Okey, dia tumbuh sekejap, lepas tu dia surutlah balik. Okey. Cuba jangan fikir pasal jerawat tu, boleh tak you fikir lidah yang ada boleh berkata-kata. Gigi yang sempurna yang boleh menjadikan kita jadi cukup cantik. Hidung yang ada boleh menarik nafas, boleh melepaskan nafas, boleh menghidu bau. Telinga yang boleh mendengar. Lepas tu dia peluk saya, masya-Allah, dia kata dia baru faham. Ya. So bila kita fokus kepada dalam diri, kita akan jadi orang yang sangat-sangat bersyukur. So bersyukur ini dia akan jadi pendorong utama untuk kita dapat nikmat yang lebih banyak. Dia dapat nikmat yang lebih banyak, dapat kebahagiaan yang lebih banyak, dapat ketenangan yang lebih banyak sebab kita fokus kepada dalam diri. Kita tak pedulilah apa yang benda kat luar ni. Tak peduli. Yang ni anda kena train sebenarnya. Kita kena train diri ni, lihat dalam diri ni. Kalau duk fikir benda yang tak ada, memang kita tak rasa bersyukur lah. Sebab yang ada ni kita tak rasa berterima kasih. Tetapi kita fokus kepada benda yang tak ada yang kita cari. Suami dah ada kat rumah ni, sibuk duk tengok Hindustan ni. Saya kalau dapat suami handsome macam Shah Rukh Khan, alangkah hati. Kalau dapat suami yang six pack macam ni, alangkah bestnya. Suami yang ada kat rumah ni tak rasa bahagia. Sama je isteri suami pun sama juga. Sama juga anak-anak kita pun sama. Dia tengok Instagram, ya Allah, bestnya kalau dapat macam ni. Dia tension. Tengok Instagram orang lain dia tension. Ni ramai ni sebab apa? Sebab dia tak bersyukur dengan apa yang ada. Dia tengok perkara yang dia tak ada. So kalau kita fokus kepada apa yang dalam diri, kita bersyukur tanpa syarat ni, bahagia tanpa syarat, kita akan jadi orang yang sangat-sangat bersyukur. Okey? Yang ketiga, biasanya manusia akan menyukai kebiasaan. Ya, kebiasaan. Apa maksud ni? Okey. Kita
suka kebiasaan. Okey. Badan kita ni memang Allah buat, dia sudah ada perkara-perkara apabila kita melakukannya di dalam diri, dia akan keluar perkara-perkara yang menyebabkan, eee, kita boleh menarik kebahagiaan yang lebih banyak. Saya baru faham tau, bukanlah baru faham sekarang, baru faham 5, 6 tahun ini, kenapa sebenarnya Allah marah kita berbohong. Masya Allah, saya kata patutlah Allah marah kita menipu, Allah marah kita bercakap bohong. Sebab apa? Contoh kita sendirilah, kita tak payah tengok orang, kita. Contoh ada orang tanya kita tetapi kita jawab itu tak sama dengan apa yang berlaku. Senang cerita kita berbohonglah, kita berbohong sebab nak menyelamatkan diri kita. Nak menyelamatkan diri kita atau kita lakukan sesuatu supaya kita tak kena sesuatu, kita berbohong. Sebenarnya apabila kita melakukan perkara yang bersalahan dengan fitrah diri sendiri, secara automatik telah Allah ciptakan, badan kita akan mengeluarkan sejenis hormon. Sejenis hormon. Hormon itu adalah hormon tidak bahagia. Hormon itu adalah hormon tidak bahagia. Dan apabila keluar hormon tak bahagia ini, apabila kita bercakap bohong, automatik muka kita akan jadi lain. Mungkin merah padam, mungkin mata kita jadi gelabah, tangan kita jadi menggigil, menggeletar, ya. Kita jadi duduk tak nyaman, kita duduk jadi tak harmonis. Sebab apa? Sebab bila kita melakukan sesuatu perkara yang bersalahan dengan fitrah kejadian manusia yang Allah ciptakan, secara automatik dia akan keluar hormon yang kita tidak mahu. Hormon apa? Hormon tak bahagia. Dan ini akan menyebabkan automatik wajah kita berubah, badan kita menggigil, tangan kita jadi sejuk sebab kita melakukan perkara yang bersalahan dengan fitrah diri kita. So, perkara yang ketiga ni, kita kena buat perkara yang betul dengan diri kita supaya kita boleh menikmati kebahagiaan itu. So kalau Allah larang kita mengumpat, kenapa Allah larang sangat kita mengumpat? Sama. Sebab apabila kita mengumpat, badan kita akan mengeluarkan sejenis hormon. Saya tak ingat apa nama hormon itu, hormon bahagia. Dalam bahasa Melayu senangnya hormon bahagia. Ya. Adrenalin kalau tak silap, adrenalin. Hormon adrenalin. Hormon adrenalin. Hormon adrenalin ni adalah hormon bahagia. So apabila kita buat perkara-perkara yang sesuai dengan fitrah kita, kebiasaan diri kita, dia akan mengeluarkan lebih banyak hormon bahagia. So, bagaimana nak dapat hormon yang bahagia ni? Kita bercakap benar. Kita bercakap benar. Kita tak marah orang. Kita cool. Kita tenang. Kita tak gelabah. Kita relax. Kita tak mengumpat orang. Kita tak lihat keburukan orang. Automatik badan kita akan keluar banyak sangat hormon adrenalin. Dia akan merangsang hormon tu keluar lebih banyak. So kita akan jadilah bahagia, kita akan jadi tenang, kita akan cool. You imagine, saya dulu pun seorang yang sangat pemarah, tak bahagia, suka lihat benda di luar, tak suka melihat dalam diri, tak puas hati dengan orang tu, tak puas hati dengan orang ni. Rupanya bila kita banyak marah, banyak tak puas hati, banyak tak happy dengan orang, lihat kesalahan orang, badan kita automatik akan berinteraksi mengeluarkan hormon-hormon yang tak bahagia. Bila badan kita mengeluarkan hormon tak bahagia, dia akan menarik lebih banyak perkara-perkara yang kita tak suka, yang bertentangan dengan kebahagiaan yang kita cari. Sedangkan sumber itu memang ada, memang Allah beritahu. Fitrah manusia dia suka kepada tenang. Fitrah manusia dia suka kepada kebaikan. Fitrah manusia dia suka kepada keindahan. Fitrah manusia dia suka kepada kebersihan. Fitrah manusia dia mesti tidur cukup. Fitrah manusia dia mesti minum air yang cukup. Fitrah manusia dia mesti cukup rehat. Fitrah manusia dia mesti mandi. Dia mesti bersihkan diri dia. So apabila kita lakukan perkara-perkara yang bertepatan dengan fitrah kejadian kita, badan kita akan merangsang lebih banyak hormon-hormon bahagia. Masya Allah. So tak perlu kita fokus pada benda di luar. Tak perlu. Tak perlu fokus benda-benda sama. Contoh, mama nak cari tudung ni, nak dapat tudung ni, nak pakai tudung ni, nak beli tudung Umairah, nak pakai tudung Al-Hajra. Sebab apa? Baru Irah rasa happy. Sebenarnya silap.
kesilapan yang besar. Itu baru perkara yang ketiga. Okey, perkara yang keempat. Apabila kita boleh fokus kepada kebahagiaan dalam diri, kita akan minda kita akan lebih happy. Ya, minda kita akan lebih happy dan di sinilah dia ada satu kuasa yang menyebabkan apa yang kita fikir, apa yang kita cakap boleh jadi. Apa yang kita fikir, apa yang kita cakap boleh jadi sebab ketika itu apa saja yang kita fikir, apa saja yang kita cakap dia akan memberi respon kepada degupan jantung, kepada emosi kita dan dia akan menarik lebih banyak perkara yang kita mahu. So orang yang fokus kepada masalah di luar, masalah hutang ke, masalah dengan bank ke, masalah duit tak ada ke, dia akan menarik lebih banyak perkara-perkara. Anda fokus kepada duit tak ada, kejap lagi bank telefon. Kejap lagi orang minta hutang. Kejap lagi orang nak minta hutang dengan anda. Kejap lagi orang beritahu tak boleh bayar hutang. Kalau anda fokus kepada hutang, semua perkara-perkara yang berkaitan dengan hutang saja yang akan datang kepada anda. Saya share pengalaman sahabat saya, seorang sahabat saya guru guru yang sama-sama mengajar di sekolah saya dulu. Seorang guru Cina. Dia masa itu berlaku satu apa yang kita panggil? Yang motor tarik handbag tu apa? Ragut ya. Berlaku satu kejadian ragut di depan bank, public bank. Ya, depan public bank. Dia cerita dengan saya, dia pergi sekolah, dia pergi ketika itu berlaku di sekolah, orang lain yang kena ragut tapi dapat berita tu cepat, so dia cepat-cepat share. You tahu tak? Hati-hati you pergi public bank tau. Public bank public bank Bandar Kirara, hati-hati dekat situ dah ada kejadian ragut. Okey, hati-hati tau. Mula-mula dia share dengan seorang, lepas tu dia call husband dia. Dia cerita dengan husband dia, cerita pasal ragut. Lepas tu dia cerita lagi, dia call orang tu, dia call orang ni. Hati-hati tau, ada ragut depan public bank. I takutlah nanti I pergi public bank, I kena ragut. Lepas tu dia post dekat FB. Lepas tu dia masukkan WhatsApp status. Lepas tu, masa tu tak ada WhatsApp lagi sebenarnya. Dekat FB, dia dah post dekat FB. Hari ni dia share dekat FB pasal ragut. Lusa dia share dekat FB, dia beritahu orang tu berhati-hati. Dia pesan dengan anak-anak dia tentang ragut. Lepas tu dia pesan dengan bibi dia, hati-hati tau, you keluar rumah nanti you jemur kain, nanti ada orang datang motor, you hati-hati tau, nanti orang tu ragut. Dia menyamar jadi postman, tapi sebenarnya dia ragut. Anda tahu apa yang berlaku? Tak sampai 3-4 hari dia yang kena ragut. Tersembam muka, tersembam dia dengan handbag, dengan atas jalan raya, pecah muka, koyak rabak muka, tersembam atas jalan raya kerana ragut. So apa yang kita fikir memang menarik, kerana apa, kita fokus kepada perkara yang di luar dan kita tak kontrol apa yang berlaku di dalam. Kerana apabila kita risau dengan masalah-masalah di luar sana, nawaitu cakap-cakap anda dia jadi power. Okay? So kalau kita nak kebahagiaan yang lebih banyak, kita kena cakap, kita kena belajar kontrol cakap kita kena tengok apa yang kita mahu, kita kena fikir apa yang kita nak, kita kena tulis apa yang kita mahu dekat FB, kita kena bercakap banyak benda yang kita mahu, kita kena fikirkan banyak yang kita mahu, kita kena bayangkan apa yang kita mahu sebab dia boleh menjadikan kuasa niat, kuasa kata-kata itu betul-betul jadi. So apabila anda tak bahagia dengan perkara-perkara yang ada di luar sana, orang yang takut dengan COVID, lebih cepat COVID itu datang pada dia. Apabila anda fikir tentang sakit, ya, fikir tentang sakit, anda akan lebih cepat sakit. Ya, kalau anda fikir anda nak kereta, nak rumah, anda akan lebih cepat dapat sebab dia jadi satu kuasa yang sangat power yang menjadikan semuanya jadi satu kebenaran. Dan apa-apa yang berlaku pun memang berlaku pada dua tempat. Selalu saya sebut sebelum berlaku di alam realiti, dia berlaku di minda kita. Ya? Kalau hari ini saya nak pakai tudung hijau, hari ini saya nak pakai baju hijau, saya nak pakai sarung tangan, pukul 2:30 saya kata saya ada FB Live. So saya dah set dalam minda saya, benda tu saya bayangkan dan dia akan berlaku. Hari ni nak pakai apa? Hari ni pakailah baju hijau pula. Sebab semalam dah pakai tudung warna merah, warna pink. Okay? Bila saya masuk dalam bilik lepas saya solat Zuhur, saya buka kabinet, saya tak nampak yang lain. Saya nampak hijau je.
Saya nampak hijau, saya nampak baju hijau, saya nampak tudung hijau, saya nampak blouse hijau, saya nampak blouse hijau, saya nampak semua hijau. So saya buka kabinet tu, oi nak pakai baju hijau ada 3, 4 helai ni. Hijau ni ke hijau ni, hijau ni. Saya ambil yang hijau ni. Baju tudung juga ada tudung hijau, 3, 4 helai tudung hijau. Tapi sebab mata dah tak nampak dah warna merah, warna biru. Begitu power sekali apabila kita setting dalam minda kita. So anda nak bahagia, anda kena banyak fikir bahagia. Ni kita nak bahagia tapi kita duk sebut sedih lah. Kita nak bahagia ni. Kita nak bahagia tetapi kita duk sebut sedih lah. Takutlah, bimbang lah, macam mana ni, risaunya COVID makin banyak ni. Dah nak naik 10,000 dah COVID. Kita fikir benda yang kita tak mahu, kita cakap benda yang kita tak suka, kita bayang benda-benda yang tak membahagiakan kita, benda itulah yang akan datang kepada kita. Tetapi kalau kita fikir, kita nak bahagia, kita nak happy, kita nak tenang, kita nak gembira, so benda-benda yang kita tak nak tu langsung kita tak sebut. So anda kena belajar kontrol apa yang anda cakap, apa yang anda bayang, apa anda tulis, apa yang terlintas di hati anda. Kena belajar kontrol, fokus kepada dalam diri ni. Yang kelima, apabila kita faham bahagia itu tanpa syarat, bahagia itu simple, dah pukul 3.30, Masya Allah. Simple, dia jadi satu perubahan yang sangat drastik dalam hidup anda. Percaya cakap saya, anda nak apa yang anda mahu, anda kena happy. Anda kena happy dengan apa yang anda buat. Anda kena happy dengan cabaran yang Allah datang. Baru anda dapat apa yang anda nak. Ya, sebab apabila kita terima, kita akan rasa berterima kasih, kita akan rasa bersyukur. Orang yang berterima kasih, orang yang bersyukur, muka dia senyum. Ya Allah, terima kasih hari ini. Ya Allah, bestnya hari ini. Ya Allah, terima kasih. Dia akan rasa bersyukur. Dia akan menarik banyak perkara-perkara yang dia suka. Menarik banyak perkara-perkara yang dia dapat. Dan apabila dia terima, Allah akan buka jalan untuk dia selesaikan apa saja persoalan hidup dia yang datang sebelum tu. Sebab dia fokus kepada apa yang dia mahu. Bukan dia fokus kepada apa yang tak mahu. Secara automatik, perkara-perkara yang kita tidak suka, dia akan berlalu. Dan kalau ada masalah-masalah, cabaran-cabaran tu, sebab kita bersyukur, kita berterima kasih, kita redha, kita terima, Allah akan bagi jalan untuk benda tu selesai sedikit demi sedikit. Banyak sangat pengalaman saya sendiri, apabila saya dapat perkara yang saya tak mahu, saya, ya Allah, tak apalah, aku terimalah engkau bagi ni, aku baikilah apa yang patut, aku tenang dulu, aku terima, aku adjust balik, aku usahakan balik ikut apa yang aku berdaya, ikut dengan redamu, dengan kudratmu, engkau lah yang akan mengabulkannya. Tiba-tiba apa yang kita tak dapat tu Allah bagi. Masya Allah, luar biasa apabila anda rasa bahagia di dalam diri. Yang keenam, kita nak bangunkan rasa ni. Yang diinginkan adalah rasa. Apa rasa? Ramai orang dia tak boleh rasa bahagia tu. Ramai orang nikmat rasa ni memang sangat power. Ramai orang dia duduk dalam rumah besar tapi dia tak rasa bahagia. Rasa itu Allah cabut dalam diri dia. Okey, yang kita nak adalah nikmat rasa. Nikmat rasa. So, nikmat rasa ni anda kena belajar macam mana nak dapat nikmat rasa. Masuk seminar nanti saya ajar anda bagaimana nikmat rasa. Ramai orang dia hilang nikmat rasa ni. Duduk rumah besar tak rasa bahagia. Duduk naik kereta mewah tak rasa bahagia. Allah cabut rasa itu dalam diri dia. Makan sedap-sedap. Sedap tak? Entah, bolehlah. Allah cabut rasa bahagia makan makanan yang dia sedap ni. Allah cabut semua. So yang kita nak ni adalah rasa. Dan rasa ni sebenarnya dia tidak bergantung kepada external. Dia tak bergantung kepada dalaman kita tahu sebenarnya. Dia tak bergantung. Anda boleh rasa secepat dan semudahnya. Okey. Kalau anda nak rasa nikmat sedapnya buah durian, anda hanya boleh tanya orang yang suka kepada buah durian. Betul tak? Anda kita tanya tu Abah, dia tak boleh cerita nikmat buah durian sebab Abah memang dia tak makan durian. Cuba tanya Puan Nur Zarina, Kak, sedap tak durian? Sedap. So kalau anda kita tanya orang yang hilang rasa tu, tak ada pun rasa itu, sedap macam mana pun buah durian tu, dia tak boleh cerita pada anda. Begitulah juga orang yang bahagia tapi hilang nikmat bahagia. Okey, yang ketujuh,
bersedia untuk menerima. So kalau kita nak bahagia di dalam diri, kita nak simple bahagia itu, kita kena belajar untuk menerima, terima diri kita. Anda tanya pengalaman Puan Murni. Dulu dia lihat kekurangan diri dia yang menyebabkan dia tak bahagia. Tetapi bila dia belajar untuk terima diri dia, dia lihat kekurangan itu adalah satu kekuatan. Dia lihat kekurangan diri dia adalah satu batu loncatan. Dia lihat kekurangan diri dia adalah satu tiket yang besar untuk dia jadi bahagia, untuk dia rasa happy, untuk dia rasa ceria, untuk dia berjaya. Malahan dia tak mahu lagi dilayani sebagai orang yang tak sempurna. Dia mahu dilayani sebagai orang yang sempurna. Sebab apa? Dia dah tak lihat kekurangan itu sebagai kekurangan. Dia dah terima sepenuhnya. Yang ke-8, kalau anda nak bahagia lebih dalam, anda kena buat affirmation kepada diri anda sendiri. Buat affirmation. Ramai orang dia nak bahagia tapi dia tak beritahu diri dia. Dia tak beritahu diri dia. Yang selalu dia sebut adalah aku ni entahlah apa nak jadi, ikutlah. Tengok dia tak buat affirmation. Saya selalu beritahu rakan kongsi saya selalu beritahu diri saya, bangun pagi, lepas mandi, lepas solat subuh, kalau ada masa kan saya selalu bercakap depan cermin. Duduk depan cermin, rumah saya memang ada banyak cermin. Kiri kanan depan belakang semua cermin. Sebab cermin tu dia refleks kepada diri kita. So bila saya tengok cermin, saya selalu kata, wow, cantiknya aku hari ini. Ini affirmation kepada diri saya sendiri. Saya mengesahkannya bahawa, wow, cantiknya aku hari ini. Wow, aku masih sihat. Wow, aku masih muda. Wow, aku masih kuat. Wow, Farida, kau memang special. Wow, Farida, kau memang bakal jutawan. Saya buat affirmation kepada diri saya sendiri dan saya selalu bercakap dengan diri sendiri. Dan perkara itu rupanya adalah satu perkara yang benar. Apabila kita buat affirmation, dia memang berkait dengan apa yang ada dalam minda kita, dia masuk dalam minda bawah sedar kita bahawa Farida kau hebat, Farida kau kaya, Farida kau baik, Farida kau isteri soleha, Farida kau isteri yang disayangi, Farida kau ibu yang dimuliai, Farida kau calon masuk syurga, Farida kau jadi orang yang hebat, Farida kau jadi pemimpin besar, Farida kau usahawan yang berjaya. Semua affirmation dia masuk dalam minda kita, Minda bawah sedar kita ni 95% bekerja menjadikan kita siapa yang kita mahu. Affirmation. So buat affirmation kepada diri anda, ketepikan perkara yang anda tak mahu, buat affirmation. Hari-hari sebut. Anda tahu tak, setiap kali saya bercakap, saya buat FB Live, dia adalah affirmation yang lebih power saya masukkan dalam diri saya. Setiap kali saya buat FB Live, setiap kali saya bercakap dengan telefon, setiap kali saya menulis dalam FB, semua tu masuk dalam minda. Formation jadi saya makin kuat. Skill saya jadi makin tajam. Panca indera saya jadi makin hebat. Saya bercakap jadi makin power. Okay, makin power. Semua jadi makin tajam. Sebab apa? Sebab formation itu menjelma dalam kehidupan kita yang sebenar apabila dia masuk dalam minda bawah sedar. Masya Allah. Yang kesembilan, ya, apabila kita nak rasa bahagia tanpa syarat, anda kena bayangkan, anda kena fikirkan semuanya baik-baik dan semuanya akan berlalu. Sebesar apa pun cabaran, sebesar apa pun masalah, semua akan settle. Jangan risau apa-apa. Kalau anda risau, kebahagiaan Allah akan cabut dalam diri anda. So orang yang bahagia itu adalah yang pertama, orang yang tak berkeluh kesah dengan masa lalunya. Yang kedua, orang yang bahagia itu adalah orang yang tidak bimbang dengan masa depannya. Dan orang yang bahagia itu adalah orang yang bersyukur ketika saat ini. Tak ada risau apa-apa dengan masa lalu. Tak ada nak gelabah dengan masa lalu. Tak ada takut dengan masa lalu. Tak ada bimbang dengan masa lalu. Dan tak ada takut dengan masa depan. Dan bersyukur dengan apa yang ada pada saat ini. Ya. Sebesar apapun cabaran pasti berlalu. Semuanya sementara, semuanya pasti settle. Semua pasti settle. Apa saja. Yang ke-10, ya, anda nak bahagia, anda sudah berada di dalam kebahagiaan itu. Jangan cari kebahagiaan di luar. Ada dalam kebahagiaan itu. Dan hari ini, alhamdulillah, dari sesi dah pukul 3.40, ya, dari sesi simple ringkas ini,
Bahagia itu simple, bahagia itu tanpa syarat, bahagia itu ada dalam diri anda. Anda sudah berada dalam kolam kebahagiaan, anda sudah berada dalam mangkuk kebahagiaan, anda sudah berada pada puncak kebahagiaan, maka anda tak perlu lagi cari yang di luar sana. Anda tak bimbang dengan masa lalu, anda tak takut dengan masa depan, anda bersyukur pada saat ini. Anda sudah berada pada mangkuk kekayaan kebahagiaan. Orang yang boleh menikmati kebahagiaan itu adalah orang yang akan menikmati ketenangan, orang yang akan menikmati kejayaan, orang yang menikmati kehebatan, dan dia akan jadi manusia yang luar biasa. Bagi anda yang masih berkeluh kesah, yang masih bimbang, yang masih takut, yang masih mencari erti kebahagiaan, saya ingin mempersilakan anda untuk masuk menyertai seminar seni impian terlaksana, yang masuk dalam seminar seni impian terlaksana. Dan nanti kita akan share, saya akan share dengan anda bagaimana anda boleh belajar untuk boleh menikmati kebahagiaan, boleh dapat kebahagiaan itu. Dan hari ini dalam sesi hari ini saya ingin menjemput seorang sahabat, seorang kenalan, ya, seorang business partner, seorang kenalan yang akan berkongsi dengan anda apa itu kebahagiaan, bagaimana yang dia rasa sebelum ini, apa yang dialami dalam kehidupannya, dan apa yang berlaku sehingga dia menikmati kebahagiaan yang sangat luar biasa. Orangnya masih muda, bujang, kacak, handsome. Ya, dulu dia tak jumpa apa yang dia dapat hari ini dia dapat. So alhamdulillah, hari ini kita bersama Tuan Syarul Ismarani Jelani. Wah, ada kereta kuning lah kat belakang. Range Rover lawa tu cik. So hari ini kita bersama direktur hebat dari Kuantan, Tuan Syarul Ismarani Jelani. Okey Cik, selamat datang. Terima kasih sudi berkongsi untuk sesi FB Live hari ini. Untuk program Seni Impian Terlaksana, bahagia itu simple. Okey, kita nak dengar perkongsian daripada Acik. Silakan Acik. InsyaAllah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang berbahagia Datuk dan juga kata semua kata viewer yang kata sedang bersama-sama dalam program FB Live bersama Datuk. Okey, terima kasih sekali lagi Datuk kerana beri peluang kepada Acik untuk berkongsi pengalaman, berkongsi apa yang saya dapat setelah saya mengenali Miracle Team of course, dan juga kata mengenali apa itu SIT ataupun Seni Impian Terlaksana. Okey, sebenarnya apabila Datuk telefon tadi minta saya berkongsi apa yang saya dapat hasilnya sebenarnya daripada SIT yang saya dua kali saya join. Saya rasa masya-Allah hebatnya, luar biasanya, rasa macam seronoknya untuk nak berkongsi dengan sahabat-sahabat di luar sana, bahawa mana kata seronoknya sebenarnya apabila mengenali dan juga kata join program SIT. Apa yang saya dapat, yang penting apa yang saya dapat sebenarnya daripada awal saya dengar perkongsian Datuk dan sehinggalah sekarang kata bahagia itu bukan hanya bahagia di luaran, bukan bahagia nak tengok cantiknya kau, kulit kau cantik, mulus, glowing, rambut cantik, pakaian mewah cantik terletak dekat badan, everything apa semua. Sebenarnya bahagia itu dalam. Apabila dalaman kita itu bahagia, kita happy, kita seronok, kita tenang, yang paling penting kita tenang, sebenarnya dia akan terpancar di luar, dia akan terpancar di wajah kita. Betul apa yang Datuk cakap, kita tak boleh tipu kita tak boleh tipu bahawa mana kata kita sangat bahagia, aku ni bahagia, tapi dalaman kita ni pun belum bahagia, belum tenang. Dan itulah sebenarnya yang saya rasa Datuk, saya sebenarnya bersyukur sangat-sangat diketemukan dengan Miracle Team, dan of course kata bertemu dengan Datuk Faridah. Sedikitlah berkongsi, saya ingin berkongsi. Ini sekadar kata perkongsian saya ini, saya harap apa yang saya kongsikan ini menjadi bukan nak bagi anda jadikan saya sebagai inspirasi, tidak, tapi sekadar ingin berkongsi apa yang saya dapat hasil bimbingan, hasil garapan daripada yang berbahagia Datuk Faridah, Miracle Team juga sebenarnya. Sebenarnya saya sebelum ini saya bersama dengan Miracle Team hampir 3 tahun macam itulah, hampir 3 tahun lebih macam itulah. Dan juga kata dulu saya memang telah pun orang kata secara personalnya memang telah berjaya pun dengan bisnes yang lama, telah berada di puncak pun, telah mengecapi macam-macam.
ini sebenarnya yang bila mana kata perkongsian hari ini bahagia itu simple sebenarnya. Kena pula dengan saya apabila Datuk minta saya berkongsi benda ni. Sebenarnya ketika mana kata saya dengan bisnes saya dulu Datuk, memang kita dah berada di puncak, kita dah ada everything, dari segi keuangan pun kita dah, bagi saya pada ketika waktu itu dah sangat stabil saya pada ketika itu, tetapi sebenarnya hanya stabil luaran, tetapi dalaman tidak stabil. Dalaman tu rasa sangat kosong, rasa macam sejujurnya saya bercerita dengan Datuk dan juga siapa saja yang bersama-sama kita pada petang ini, kata pada ketika waktu itu bila mana kita buat bisnes dan kita ada beberapa akaun lah, kita ada beberapa akaun saving, akaun yang kena akaun yang untuk guna harian, akaun yang adalah akaun. Saya nak cerita akaun harian. Apabila akaun harian tu saya ada 5,000 akaun harian ada RM5,000 Datuk, ada RM5,000, rasa macam esok nak mati. RM5,000 tapi rasa macam esok nak mati. Kerana apa? Rasa tak cukup. Nampak RM5,000 dalam akaun untuk guna harian tu rasa tak cukup, rasa nak mati. Nampak? Kalaulah 5,000 tu dah cukup sangat, tapi pada ketika waktu itu saya rasa tak cukup, rasa macam nak mati, kena cari lagi duit. Sebab apa? Sebab buat untuk kita, buat untuk saya, lepas tu untuk, minta maaf cakap, untuk rasa nak tunjuk pada orang aku hebat, aku ada everything. Dulu kan, sebab tak belajar banyak benda kan, jadi hati tu memang bahagia tu orang nampak luaran. Minta maaf, bahagia itu sebenarnya plastik. Pada ketika itu bahagia itu plastik. Bahagia itu plastik. Ya Datuk, bahagia itu plastik. Orang tengok bestnya hidup kau apa semua. Yes, best, aku ada income, aku boleh pergi luar negara, aku ada kereta mewah, aku nak apa saja boleh, tak ada masalah, swipe je kad, bawa keluar duit apa semua ni. Tapi dalaman tu tak boleh tipu sebenarnya. Dalaman tu tak pernah bahagia. Sentiasa rasa macam ya Allah, rasa macam ada kosong, ada benda yang kosong. Apa? Tapi tidak tahu apa yang kosong tu Datuk. Tidak tahu apa yang kosong. Alright, tak tahu apa yang kosong, tapi rasa kosong, rasa macam tak tenang, malam pun tidur tak lena, rasa macam kita senyum pun senyum plastik. Jumpa orang pun senyum plastik, orang nampak hebat, seronok, rasa nak jadi macam kau apa semua, tapi dalam hati aku, kau nak jadi macam aku, kau akan menyesal jadi macam aku. Sampai tahap macam tu, tapi kita tak teluah lah cakap macam tu, sebab kita rasa tak boleh, sebab itulah marketing kan, itulah marketing pada ketika itu. Marketing pada ketika itu nak tunjuk luaran, tidak tunjuk dalaman. Tunjuk luaran bahawa aku ada itu, ada kau join aku, kau tapi dalaman tidak ada. Sebab itu Allah menguji apabila mana kata Allah menarik, Allah jentik, Allah tarik everything. Saya hilang semua, saya hilang kawan. Pada ketika waktu itu, bila mana kata kita ada everything, kita ada semua sekali Datuk, memang ramai kawan. Tetapi tidak ada kawan yang setia. Kawan hanya ada, orang sekeliling kita hanya ada, hanya nak menumpang saja, menumpang apa yang kita ada. Tetapi tidak boleh menumpang dalaman sekali, tidak boleh memberi dalaman sekali, tidak boleh berkongsi dalaman sekali, tak boleh. Kan tidak ada pada ketika itu. Bila mana kata saya hilang semuanya, Allah tarik semua dalam masa sekelip mata saja Allah tarik. Begitu juga dengan kawan-kawan yang ada. Bukan sahabat tetapi kawan-kawan. Begitu juga dengan kawan-kawan pun hilang macam tu. Kalau dulu pukul 2-3 pagi telefon, jom kita keluar minum apa semua boleh. Tapi sekarang kalau kita telefon apa semua dah tak nak angkat, mesej dah tak berbalas apa semua. Sampai tahap macam tu kan. Dan disebabkan oleh saya tidak ada banyak perkara di dalaman saya, tidak dari segi apa orang kata bagaimana untuk bahagia di dalam, tidak ada apa semua. Pernah sampai satu tahap terasa ingin bunuh diri. Datuk. Masya Allah, rasa macam nak bunuh diri. Sebab apa? Sebab rasa macam yelah tidak ada kawan, dulu kawan ramai tapi dah hilang. Lepas tu bunyi telefon, bunyi mesej pun, bunyi WhatsApp pun pada waktu itu takut, duduk di rumah berkurung. Saya tidak duduk di kampung ya Datuk, tak duduk di kampung, saya duduk menyewa di Kuantan. Kenapa saya buat macam tu? Sebab saya tidak mahu arwah mak tahu apa yang berlaku pada saya. Saya tidak mahu adik-beradik rasa apa yang saya rasa. Pada ketika itu biarlah saya yang hadapi seorang. Tidak mahu melihat wajah ibu sedih melihat saya, ibu tahu apa yang berlaku kepada saya. Tak nak, saya lebih rela menyewa di Kuantan, dan alhamdulillah sewa di Kuantan masa tu murah lah, maksudnya kata boleh, tetapi dengan tidak ada apa-apa, dengan saya tak ada buat apa-apa. Saya setahun lebih saya memencir diri dari dunia luar.
setahun lebih memencari diri dari dunia luar, dan pada waktu itulah saya mencari jati diri. Saya mencari apa yang kurang pada saya, apa yang perlu saya buat. Mencari sehinggalah kata seorang sahabat menghubungi saya untuk mengenali marketing. Dan sebenarnya saya dah nak tarik handbrake dengan bisnes-bisnes yang melibatkan manusia. Betul, kita segi bisnes pun melibatkan manusia, tapi melibatkan bisnes yang berperingkat ni saya rasa dah tak nak dah Datuk, dah serik. Sekali dah terkena dah cukup, kena macam-macam tu dah cukup. Dah tak nak, dah tak mau dah sebenarnya, dah tarik handbrake. Tapi apabila seorang sahabat ini telefon saya nak jumpa saya, nak ajak makan je pun, nak ajak makan, nak sembang-sembang. Okeylah, pergi jumpa sembang, lepas tu mengenalkan Datuk Faridah. Saya kata nak ajak buat bisnes ni lagi ke? Dia pun tunjuklah. Dia kata you join ni, dia kata cuba tengok Facebook Datuk Faridah. Masuklah. Saya masa jujur cerita, minta maaf Datuk, hari ni baru cerita dengan Datuk. Bila mana kata join lah, dia kata pergilah, dia kata add Datuk Faridah sebagai friend dalam Facebook. Dia kata seronok sangat pagi-pagi penceritaan Datuk, ini semua Datuk memang best cakap kan. Saya tak join pun. Sebab saya tengok gambar Datuk tu, sama je ni. Kalau buat bisnes MLM ni sama, ni semua manusia sama, manusia plastik, manusia just nak dia je, nak kaya dia. Lepas tu bila kita nampak macam kita naik sikit, dia akan caras kita, dia akan dia tikam kita belakang sama. Tengok muka masa tu Datuk pun tak berapa nak senyum sangat kan Datuk. Minta maaf ya Datuk ya. Tengok muka masa tu macam tak berapa nak senyum sangat. Dan first time saya jumpa Datuk, bila mana kata dia cakap, malam ni datang tak? Dia kata, malam ni Datuk Faridah nak datang tau. Masa tu Datuk belum Datuk lagi lah. Dia kata Cikgu Faridah, Cikgu Faridah nak datang, jomlah datang, kenal je dulu. Masa tu saya tak join lagi dengan mereka team. Okeylah, bolehlah tengok. Yalah, bila datang malam tu tengok sama je. Datuk pun masa tu tak adalah mesra sangat kan, muka pun nampak macam sombong, macam garang. Abang Zul pula senyap, dia duduk kat tepi tu, sama je. Saya kata ini bisnes sama je. So kalau aku join bisnes ni, aku juga akan melalui situasi yang sama. Aku tak nak dah join benda ni, cakap kan. Rasa macam dah nak tarik handbrake. Dan Datuk pula bercakap masa tu, bumbang cakap, tak ada senyum tu macam tak nampak sangat kan. Tengok lepas tu tak apalah, dengan maksud lalu dengan kita pun macam tu. Maksudnya tak nampak apa pun pada ketika waktu itu. Tetapi sehinggalah satu tahap apabila saya baca coretan Datuk, lain macam saya friend dengan Datuk. Lepas tu Datuk call saya sendiri, tanya, dah ada buah hati lembut tu sudah mula ada. Sehinggalah apabila mana kata mengenali Datuk. Dan hari ini saya berkongsi kepada anda semua, program SIT yang pertama saya adalah hadiah daripada Yang Berbahagia Datuk Faridah Muhammad Ali. Datuk Faridah beri hadiah kepada saya sempena hari lahir saya. Datuk bayar kos untuk saya pergi program SIT. Bayang baru kenal, tak kenal lama, tapi hadiah bagi saya itu adalah hadiah yang terbesar dalam hidup saya. Hadiah yang saya tak akan lupa sampai bila-bila, kerana SIT itu telah membuka hati saya untuk mengenali diri saya, mengenali Allah, dan mengenali itu aku bahagia di dalam, bukan di luar. Aku bahagia di dalam. Dan sebelum saya cerita, sebelum saya mengenali SIT, join program SIT apa semua, pada ketika mana kata saya buat bisnes lama dulu, saya diuji dengan arwah ayah sakit, dan kita kena jagalah, adik-beradik kena jaga. Kita jaga, saya pun jaga arwah ayah semua, tapi jaga bukan dengan jaga yang ikhlas. Saya jaga arwah ayah tidak ikhlas, tapi jaga arwah ayah dengan hati yang memberontak, dengan rasa macam terpaksa, dengan rasa ya Allah, penatnya jaga arwah ayah. Yalah, tengah-tengah malam dia panggil kejut kita, nak kencing lah, nak apa semua, kita ni tidur lah, apa tu kena bangun lah apa semua. Saya pernah ya Datuk, bila mana kata pernah satu malam tu, sebab saya tidur di luar lah dengan ayah, tapi ayah ketuk. Dia tak boleh bangun, tak boleh apa, mata pun dah tak nampak pada waktu tu. Dia ketuk katil dia, suruh kita bangun. Saya pun bangun, kenapa? Ayah nak apa? Dia kata nak ke tandas. Saya bangun tu dengan bangun keadaan marah. Yelah, kita penat, kita mengantuk apa semua. Bangun dengan keadaan marah, kita bawa lah dia ke tandas. Lepas bawa pimpin dia bawa ke tandas, lepas pimpin dia ke tandas tu Datuk, Masya Allah. Dan ini adalah penyesalan saya sampai hari ini. Bila saya ingat situasi itu, saya akan rasa macam ya Allah, berdosanya saya sebenarnya. Bila saya letak ayah di katil tu, saya hempas ayah. Saya hempas arwah ayah kan. Sempas kata, kita hempaslah. Kita hempas dan sebab kita penat, kita marah, dengan rasa terganggu lah, rasa tidak ikhlas. Kita hempas ayah, saya hempas ayah. Lepas tu, tapi arwah ayah tak cakap apa.
Dia tak cakap apa. Dia tidak cakap apa, dia diam saja. Kita tahu dia sakit, tapi yalah pada waktu tu hati tak balance, hati saya tak balance dengan Allah, hati saya tak tenang, saya tidak rasa bahagia pada waktu itu. Apa yang saya buat, saya rasa buat kerana terpaksa, buat kerana terpaksa lah, bukan kerana ikhlas, bukan sebab dia ayah kita apa semua, kena buat saja. Dan jaranglah baca Yasin untuk dia, jarang baca Yasin setiap hari Jumaat, malam Jumaat saja Datuk baca. Just jaga dia pun jaga macam bagi makan dia, bagi minum dia pun bagi. Dah ke belum ayah? Dah ke belum? Dah lah, tak payah. Maksudnya sampai macam tu. Tetapi apabila mengenali SIT, apabila mengenali Mir Ketim dan juga of course mengenali Datuk sangat banyak membantu saya. Bukan hanya luaran tapi dalaman. Datuk banyak menyentuh dalaman saya, banyak mengajar saya jadi manusia sebenarnya Datuk. Terima kasih Datuk, banyak mengajar saya jadi manusia yang lebih tenang. Dan sekali lagi Allah uji ketika mana kata saya mengenali Mir Ketim, mengenali join program SIT 2 kali. Apabila Allah uji arwah mak sakit, saya dah belajar banyak perkara, menyantuni ibu dengan penuh rasa tenang. Seminggu jaga mak, seminggu jaga arwah mak, bergila-gila dengan adik-beradik lain, dengan kakak. Dan saya ambil shift malam daripada pukul 2 pagi sehinggalah kata pukul 8 pagi. Itu shift saya. Shift daripada awal tu kakak-kakak lah, saya memang ambil shift. Sebab apa? Kenapa saya ambil shift pukul 2 sampai pukul 8 Datuk? Kerana pada kita waktu itu ramai kakak-kakak, anak-anak buah yang lain tidur kan. So saya dengan mak saja. Dan masa itulah dan sebenarnya pada masa itulah Datuk, saya ambil masa yang sangat lama dengan mak. Saya mengaji untuk mak, mengaji. Saya baca Yasin untuk mak. Saya bersembang dengan dia, kan, sembang dengan mak. Pegang tangan dia sebab saya tahu mati itu pasti, dan saya tahu Allah akan ambil mak dalam masa yang cukup cepat. So inilah masa yang saya ada untuk genggam tangan mak, sebab saya tahu selepas ini saya tak akan dapat lagi pegang tangan mak. Saya tak dapat lagi kucuk pipi dia, dahi dia, pegang pipi dia, pegang rambut dia, peluk dia. Saya tak akan rasa lagi. So kakak kata, kenapa? Tak apalah, aku jaga malam ni. Tak apa. Biar aku ambil pukul 2, korang tidur. Korang tidur dulu. Lepas tu kau jaga dulu pukul 2, korang kejut aku. Aku jaga sampai pukul 8. Lepas pukul 8 aku tidur sekejap. Lepas tu siang kita jaga gile-gile. So daripada pukul 2 pagi sehinggalah kata pukul 8 pagi tu Datuk, inilah masa saya bersama dengan mak duduk sebelah dia mengaji. Sentiasa cakap dekat telinga dia, baca surah Al-Ikhlas 3 kali, khatamkan Al-Quran untuk dia, baca surah Yasin. Dan bila mana kata azan subuh berkumandang, saya minta izin pada dia, mak, boleh tak saya pergi masjid? Mak, boleh tak saya pergi masjid dulu? Saya nak solat masjid, dekat masjid. Nanti lepas saya balik masjid nanti, saya baca Yasin balik dekat mak. Mak dah tak boleh bercakap, tapi mak angguk. Itu dah satu kebahagiaan yang cukup hebat. Ya Allah bagi kepada saya Datuk. Saya tenang menyantuni mak, angkat dia pergi mandi, minta maaf, basuh najis dia apa semua. Tidak ada sedikit pun perasaan penat, tidak ada sedikit perasaan ya Allah, tak ada. Nak lap dia mandi dengan kain basah, minta izin dengan dia, mak, saya nak lap badan mak ni, minta maaf kalau mak sakit. Ini yang saya dapat dalam SAT. Bila mana kata Datuk ajar saya macam mana menyantuni orang, ya Allah, subhanallah. Ketika mana
perginya ibu, saya cukup tenang. Saya cukup tenang masa arwah ayah dulu. Saya sampai pengsan, saya sampai pengsan, menangis sampai pengsan. Tetapi ketika waktu perginya bonda tersayang, saya cukup tenang. Malah saya antara menjadi ketua keluarga pada ketika itu, saya cakap pada adik-beradik dan anak-anak buah saya, kita yang handle mak dan juga tok daripada A sampai Z. Kalau boleh kita, yang ada orang tu tak apalah dia dah bantu, tapi kita buat. So semua kami yang buat Datuk, daripada mandikan, bersihkan, mandikan, kapan, sehinggalah turun ke liang lahat pun. Semua, saya turun ke liang lahat, saya yang buka muka mak apa semua. Dan Alhamdulillah dari raut wajah mak ketika dia ada dan ketika dia pergi, cukup berbeza. Ketika dia pergi, ketika nak tutup muka dia tu dengan kain kapan, muka mak sangat bersih, tidak ada satu kedut pun Datuk. Mak dah 78, ketika usia dia memang ada kedut, biasalah orang dah tua ada kedut, tapi ketika kita dah siap mandi, masa dah siap beri kecupan yang terakhir untuk bonda, masa nak tutup kain kapan nak tutup muka dia tu, kita lihat tidak ada satu kedut dan muka dia sangat bersih, kekuning-kuningan. Dia pergi dalam keadaan senyum. Itu yang saya rasa, Masya Allah, terima kasih ya Allah. Kau telah beri peluang kepada aku untuk aku berkhidmat menyantuni ibu walaupun hanya seminggu. Dan terima kasih Datuk Faridah, terima kasih Miracle Team dan kepada anda yang ada dalam live FB bersama dengan Datuk. Saya sangat menyarankan anda untuk yang belum join ataupun yang telah join program SIT, anda perlu join. Nilai yang anda keluarkan itu sebenarnya satu nilai yang cukup rendah kalau nak dibandingkan yang apa yang anda akan dapat. Ini yang saya rasa. Dan saya perasan Datuk, kalau kata saya dalam keadaan stres, biasalah manusia Datuk kan, saya belum sampai level Datuk lagi, kadang-kadang walaupun kata dah masuk seat semua, tapi tetap lagi ada perasaan-perasaan nak marah kan Datuk kan, perasaan nak marah, perasaan stres apa semua. Tapi kan Datuk, saya satu nak share dengan anda semua, saya perasan apabila saya stres, saya akan banyak keluar uban. Banyak? Keluar uban. Oh, Masya Allah. Saya perasan bila saya stres, saya tengah tak tenang, macam Datuk katalah, bila kita ingat tentang hutang, kita ingat tentang duit, kita ingat tentang ni, dia datang stres, saya akan perasan, saya akan banyak keluar uban. Tetapi apabila saya tenang, saya relax, apa saja cabaran yang datang, saya tengah senyum, saya okey, saya happy, saya Alhamdulillah mengaji Yasin apa semua ni, tak ada uban lah Datuk, semakin kurang uban sebenarnya. Semakin comel sebenarnya dah handsome. Itulah Datuk, semakin handsome, Masya Allah, Subhanallah. Inilah. So, apa nasihat Cik pada yang belum datang, belum hadir? Okey, nasihat saya kepada semua seramai berapa? Kalau saya tengok pada sini seramai 49 orang ni, dan anda hajaklah adik-beradik anda untuk bersama-sama dengan program SIT. Percaya cakap saya, anda tidak akan menyesal join program SIT kerana anda bukan dapat pada ketika itu. Pada ketika program itu bukan anda dapat 100%. Tetapi selepas program itu untuk anda meneruskan kehidupan, itulah ilmu yang akan anda gunakan. Dan percayalah, anda akan bahagia walaupun sebenarnya duit bukan ukuran, tetapi walaupun bagaimanapun, walau tak ada duit pun anda akan rasa sentiasa tenang. Dan duit tu akan datang bila anda tenang. Betul apa yang Datuk cakap tadi, apabila kita tenang, apabila kita bahagia, banyak perkara yang baik-baik datang pada kita. Itu yang saya rasa. Walaupun kata orang kata kadang-kadang nak beli benda ni, nak beli kira-kira Allah ni, tapi bila kita buat dalam situasi tenang, kita relax, tenang, rasa bahagia, ada je akan datang rezeki, So hadirlah, cepat-cepat anda klik pendaftaran, anda join, anda memang tak akan menyesal. Percaya cakap saya, dengan nilai 399 dan juga kata bergabung 3 orang, anda boleh bergabung 3 orang, hajak. Saya sangat sarankan anda hajaklah adik-beradik anda sekali join.
sebab anda akan dapat satu keluarga yang sangat bahagia selepas pada itu. Keluarga anda akan sangat bahagia selepas itu. Percayalah cakap saya. Ini yang apa yang saya rasa sekarang ni. Ini yang saya rasa sekarang. Saya sangat happy, saya sangat bahagia, saya sangat tenang. Apa saja cabaran kita buat dengan tenang, kita selesaikan dengan tenang. InsyaAllah yang tenang-tenang akan datang, yang baik-baik akan datang. Orang marah tu tak apa, senyum. Orang tak suka tak apa, senyum. Itu yang Datuk ajar. Sebab tu sekarang ni saya rasa, okay, fine. Okey Acik, terima kasih banyak. Okey, terima kasih. Rasa bahagia dengan Acik cerita pasal menguruskan mak, ya Allah. Masya Allah, terima kasih Datuk, terima kasih. Saya rasa bahagia sangat dan saya rasa mak sentiasa ada. Masya Allah, terima kasih Acik. Terima kasih Kak Dah. Terima kasih Datuk Farida. Terima kasih. Kesian yang sangat hebat daripada Tuan Syarul Ismarani. So bagi anda, begitulah kita dah berada di penghujung sesi live ini. Terima kasih pada anda semua yang bersama dengan saya. InsyaAllah kita jumpa lagi dan saya akan buat sesi live ini setiap hari ya, setiap hari insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Acik. Bye-bye. Waalaikumsalam Datuk, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.